Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadinya hari ini kita akan bincang untuk pra PSPM College Matric Melaka. Bio Booster. Ya, Bio Booster semester 1 untuk PSPM 1. Okay, so untuk soalan pertama, pasal cell division. So, state the types of cell division shown in the figure. So as you can see, macam mana kita nak kenal pasti daripada graf, ini adalah mitosis atau meiosis. So kalau kita awal dan juga akhirnya sama dia punya amount of DNA. Dia tak jadi separuh. Kalau jadi separuh, contoh dia macam ni, dia akan ada lagi turun satu lagi tangga. Itu adalah meiosis. So since dalam gambar ini, dia hanya menunjukkan satu kali turun sahaja dan sama dengan yang asal punya amount of DNA. Jadi dia adalah mitosis. So based on the label figure 1, state when does DNA replication occur? So berdasarkan label A, B, C, D, E, di manakah replication berlaku? So kita katakan replication berlaku pada fasa B dan juga C, di mana kita nampak kat sini dia mengganda. So ini berlakunya S phase lah. Kiranya ini S phase dan ini setelah S phase berlaku. Okay. So lepas itu give one importance. Sekejap. Give one importance of the cell division. So kalau kita jawab awal ini mitosis yang betul. Kalau kita jawab meiosis dah memang salah. Semua ni akan salah lah. So hati-hati ya. So first question ni mitosis. So apa importance dia untuk facilitate growth, to repair damaged or worn out cell. Okay, damaged cell lah. Ataupun untuk asexual reproduction and maintain genetic stability. Okay, so maintain chromosome number. So itu antara importance-nya. Okay, so untuk next pula, buku yang cerita tu. Shows chromosomal behavior in cell division. So kita nampak dalam gambar diberi ada kromosom yang diseparate. Sistem kromatik dah terseparated. Maksudnya ni dah macam anaphase kan? Ya. Anaphase. So state the chromosome number in figure 1. Jadinya dalam gambar ini menunjukkan ada 4 kromosom. Jadi jawapannya adalah 4 lah. Kalau soalan tu tanya how many chromosome before this proses berlaku, so ada 2 sahaja kromosom lah yang sebelumnya seperti dalam gambar ini macam ni lah. Okay, so ini masa metaphase, dia beratur tengah-tengah 2 homologous kromosom ini. So yang bila dia dah separate masuk anaphase, dia dah separate lah. So jadi 4 kromosom. So kromosom behavior dalam gambar yang diberi di atas dengan meiosis 1. Jadinya gambar diberi di atas adalah anaphase 1. Oh, ini adalah anaphase 1. Bukan. Anaphase 2 lah. Anaphase 2 sebab sistem kromatik yang separate. So dia suruh beza antara anaphase 2 dengan meiosis 1. So centromere divide, sistem kromatik untuk dalam gambar ni, centromere divide, sistem kromatik separate and move to opposite pole. Kalau yang meiosis 1 pula, homologous chromosome separate and move to opposite pole. Jadi penggunaan centromere divide, sistem kromatik ni dan juga homologous chromosome untuk perbezaan antara dua ni penting lah. So tengok pada apa fasa mana. Okay. So chromosome number of a giraffe is 62. So dia ada 62 kromosom. How many chromosomes are there in giraffe gamete? Jadinya gamete sperm, contoh untuk sperm giraffe itu berapa dia punya bilangan kromosom? Ada 31 lah sebab contoh yang ini 2n equals to 62. Jadi kalau gamete n lah, so 31. How many pairs of chromosomes are found in each cell during anaphase 2? So kalau anaphase 2, so dia jadi 31 pasangan lah. Okay, so how many pairs of chromosomes are found in each cell during anaphase 1, anaphase 2. So 31 pairs. Okay. So saya rasa tak ada masalah. So daripada soalan nombor 2 pula, kita tengok daripada apa yang diberi. So 2 besar, 2 kecil. Jadi kita tahu dia adalah linked gene with crossing over. So kita nampak kat sini dia ada L untuk long, L kecil untuk homozygous short lah. Okay. So ingat apa-apa untuk soalan yang ni kena buat dia punya key. R untuk red dan R kecil untuk white.
Begitu. So does the above follow the Mendelian ratio? So adakah dia mengikut Mendel? So kalau kita ingat balik Mendel ratio tu kan ada sama ada 9331 ataupun 1111. Jadi dalam ratio diberi di atas, adakah dia mengikut ratio-ratio ini? So kalau kita tengok taklah. So no. So explain how the situation in A1 occurs. So because the two genes are linked, okay, sebab dia link gene, okay, dan juga berlakunya crossing over. So kena, kalau boleh ada dua-dua lah reason, because the two genes are linked and crossing over occurs. Okay, so draw the genetic diagram for the test cross in F1 generation. Jadinya kita tahu dia adalah link gene, jadi kena penggunaan dia macam ni lah, R, dan huruf sebelah tu adalah huruf yang berlainan dan ada palangnya. Okay, so R kecil, L kecil, palang, R kecil, L kecil. Okay. Dan macam soalan sebelum ni kata kat sini, draw the diagram for the test cross of F1 generation. Of F1 generation, bukannya of parental generation. Jadinya bukanlah R besar, R L besar, palang R besar, L besar. Harap kan? Ini, ini adalah parental generation. Maksudnya atuk nenek kepada ini. Atuk nenek kepada ini. Ini adalah F2. Ni F2. Okay, so dia nak F1 sahaja. Jadinya ini parentalnya. Jadi kita dapatnya F1-nya adalah R besar, L besar, R kecil, L kecil. Jadi inilah dia. So kita kahwinkan dengan R kecil, L kecil, R kecil, L kecil. Sebabnya dalam soalan pun dah bagi tahu juga dia akan kahwin dengan homozygous recessive. Okay. Which are homozygous recessive. Nampak ni? Which are homozygous recessive. Okay. So kita keluarkan gamitnya. Okay, so keluarkan gamitnya dan ingat kita turunkan satu dan dua ini adalah hasil daripada crossing over. Okay, so sebab kita tahu di link gene with crossing over. So kena adalah crossing over di sini masa waktu penghasilan gamit. So bila kita keluarkannya akan dapatlah anak yang 4 jenis ni lah. So ingat so kena ada F2 genotypic ratio, F2 phenotypic ratio. Walaupun dalam soalan link gene dia tak ada ratio yang spesifik, tak perlulah tulis yang berapa bilangan dia. Contoh kamu kira-kira ini 4, ini 4, ini 1, ini 1. Contoh. Tapi no bilangan ni tak perlu ditulis. Okay, so just buat dia punya ayat tu sajalah. Okay. So if the genes are not linked, state the expected number of individuals. So jadinya kalau dia bukan link gene, so awak ada dua pilihan, sama ada 9331 ataupun 1111. Jadinya berdasarkan apa yang diberi, dia dah kahwin dengan homozygous recessive. Jadi antara dua ini yang mana adalah hasil perkahwinan antara satu parent dengan satu lagi tu yang homozygous recessive. So mestilah yang ini test cross. Sebab yang ini adalah self cross. Self cross ni dua-dua heterozygous. Dua-dua parent dia heterozygous. Kalau yang ni satu heterozygous, satu homozygous recessive. Jadi kita akan ambil ratio yang ini. So daripada ratio ini, macam mana awak nak kira? Awak tambahkanlah semua ni. Tambahkan semua nilai ini, kamu bahagikan dengan 4, dapatlah setiap satu tu nilainya. 266. Okay, 266 individuals. Okay, so untuk soalan seterusnya, explain codominant allele inheritance in human MN blood group. Okay, so selalunya kita tengok kalau blood group tu kan IA, IB, I sahaja untuk darah O. Okay, tapi yang ini kira MN. Dia lebih kurang je, sama je. Okay. So dia codominant alleles, both alleles are fully expressed. Ni awak ambil maksud codominant allele itu. So fully expressed in heterozygous genotype. So point kedua, in human MN blood group, L M besar, allele is for the ability to produce M antigen, yang N pula adalah untuk produce N antigen. Okay, so individual who are homozygous, iaitu this one, LM, will express M antigen on the surface of the red blood cell. Ataupun will have M blood group. Macam tu pendek lah. Okay, so kalau awak tak hafal yang panjang tu, awak boleh cakap je. Individual who are homozygous M allele will produce M blood group. Yang heterozygous pula will produce MN blood group. Manakala yang homozygous pula untuk N will produce N blood group. Tu dah asing, tiga-tiga tu dah dapat 3 markah dah. So the crossing between MN blood group dengan M blood group dengan N blood group parent, the progenitors will be MN blood group. Ni biasa je lah, dah M kali dengan N mesti dah dapat MN. Okay, so in self cross pula akan dapat inilah rasionya.
Okay. And phenotypic ratio-nya adalah yang diberi seperti yang di atas tu lah. Sama je. Genotypic dengan phenotypic. Okay. 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 Lepas tu next question number 3. So kita nampak kat sini untuk population genetics dia bagi tiga-tiga nilai di atas. Homozygous dominant, heterozygous dengan homozygous recessive. What is the gene pool for the spot colour of the ladybug population? Gene pool maksudnya jumlah allele yang ada dalam satu populasi itu. So awak tambahkan semua itu dapatlah 600. Tapi 600 tu adalah individu. Satu individu ada 2 allele, jadi kamu kena darabkan dengan 2. So inilah dia gene poolnya. What is the frequency of dominant allele B? So B besar. So ingat kalau diberi nilai-nilai setiap satu genotype B besar, B kecil. Setiap satu tu diberi, awak kena guna formula 2D plus H perkan dengan 2T. Okay, so frequency of dominant pula, so 350 darabkan dengan 2 tambahkan dengan heterozygous. Perkan dengan 1200 yang awak dah kira tadi. Sekejap boleh? Sekejap. So perkan ni dapatlah 0.69. Itulah frequency of dominant allele. So ingat tulis ayat. So next, what is the frequency of recessive allele pula? B kecil, tulis ayat terbalik. Lepas tu samalah 2R pluskan dengan H perkan dengan 2T yang dah dikira di atas. Okay, dapatlah 0.31. So if the ladybugs were left to breed randomly and the population remain in equilibrium, how many individuals are expected to be heterozygous in the next generation? Okay. So maksudnya kita ikut Hardy-Weinberg yang mengatakan setiap generasi itu akan kekal sama je dia punya frekuensi tu. Okay. So kita ambil je lah nilai yang P kita dah kira di atas dan nilai Q dan nilai kira di atas, darabkan dengan 2. Lepas itu kita dapatkan bilangan heterozygous sebab dia tanya expected heterozygous in the next generation. So dapatlah 2PQ 0.428 darabkan dengan populasi yang baru. Okay. Jangan kamu darabkan dengan populasi yang lama yang 600 ni tadi. Sebab dia dah breed walaupun bertambah populasi dalam kawasan tersebut jadi 1,500. Awak ambil yang populasi barulah. Jangan ambil yang lama. Okay. So dapat yang inilah yang heterozygousnya. 642. So next question pasal DNA apa? Expression of DNA. Expression of genetic. Yang pasal DNA replication, transcription, translation tu lah. Okay, so untuk yang ini DNA replication. So tajuk dia DNA replication. So what does dia tanya? So strand A, beza antara strand A dengan strand B. Mana strand A? This one is strand A, strand B. So kita nampak kat sini strand A tu menghala ke replication fork. So if you remember, this one is the replication fork. So dia menghala ke replication fork, that would be the leading strand. Kalau dia menjauh daripada replication fork, away from replication fork, that would be the lagging strand. So kalau daripada gambar pun kita nampak lah. Yang ini smooth je dia punya line dia. Continuous sahaja. Kalau yang lagging ni dia ada discontinuous. Okay, so tu dah jawapan dia. So tengok ni. So strand A, dia continuously along the template strand. While strand B, the new strand will be discontinuous along the template strand. Discontinuous. So awak kena, janganlah cerita strand A continuous. Strand B discontinuous. Apa benda yang discontinuous tu? So awak kena ceritalah continuously along the template strand. Yang ini DNA strand will be discontinuously along the template strand. Kena ada ayat penuh lah. Okay. And untuk strand A tu, dia akan elongate towards replication fork. Dah cakap dah tadi dalam gambar penerangan awal-awal tadi saya tulis kat sini. So dalam gambar ni kita nampak dah dia towards replication fork. So yang ni pula elongates in the direction of away from replication fork. Away. Okay, so itu dah dapat 2 jawapan dah, 2 markah. So untuk MN pula, state the function of each protein M and N. So protein M, mana M di sini, sini dekat hujung, dengan protein N dekat antara 2 gap tu. So kalau kita tengok protein M tu adalah DNA polymerase III dan dia berfungsi untuk mensintesis atau menghasilkan DNA strand by catalyzing the addition of DNA nucleotides at the 3' end.
So awak boleh cakap ataupun jawapan awak sendiri, maybe most of you answered to elongate the new DNA strand by adding DNA nucleotides at the 3' end. So macam walaupun berbeza tapi sama je maksud dia tu. Cuma awak cakap elongates the DNA strand by adding DNA nucleotides at the 3' end of the growing strand. Macam tu. Okay. So itu pun boleh lah. So N pula dekat antara gap tadi tu. So join the Okazaki fragments by forming phosphodiester bond to form a continuous strand. Okay. So kalau saya, point yang saya akan ambil antara sinilah. Join ini tu. So untuk tambahkan lagi to form a continuous strand lah pun boleh. Okay. So next, label the strand P. Yang strand P adalah di sini dan Q lah sini. So P adalah, kamu nampak sini gambar dia satu strand sahaja. Bukannya dua, bukannya double helix. So bukannya bukannya replication. So dia adalah mRNA, one strand only. Okay. So Q adalah, apa beza Q dengan yang atas ni? Contohlah PQR. R ni atas. So apa beza Q dengan R? Yang Q ni adalah template strand. Template strand. Template DNA strand. Kalau yang R ni adalah non-template DNA strand. So ini adalah non-template DNA strand. Okay. So suggest the nucleotide sequence 5' to 3' of strand P. Strand P, this one 5' to 3'. So kita terbalikkan sajalah daripada yang Q ni So T mestilah dengan A, T dengan A juga, A dengan U, C dengan G. Macam tu. So inilah sequence-nya. So then the enzyme involved in the synthesis of strand P, so RNA polymerase. So apa fungsi dia? To unwind the double helix. Kita bukakan dia sebab dia tak ada helicase. So fungsi dia juga untuk bukakan double helix DNA tu. So to catalyze the addition of RNA nucleotide that is complementary with the DNA template to form RNA transcript. So to unwind the DNA double helix to form mRNA pun boleh jugalah. Okay, so beza antara figure 2A dengan figure 2B. So kita tahu 2A tu adalah replication, yang 2B tu adalah transcription. So gambar mana 2A? 2A tadi di sini replication, yang 2B adalah transcription. So awak boleh cakap dia berlaku di mana, ada tak? Kalau transcription pun berlaku dari DNA, so tak boleh lah. Okay. So produce 2 molecules of DNA double helix. Okay, yang ini 1 pula mRNA. Okay, yang ini DNA polymerase 3 elongates of a new DNA strand. Ini RNA polymerase yang elongateskannya. So kalau untuk replication, both DNA act as template. Yang ini transcription, kita nak hanya menggunakan satu sahaja. Kan ada yang non-template dengan template strand. So untuk menghasilkan mRNA, kita gunakan template strand. Satu sahaja DNA strand yang kita guna. And then involve copying the whole DNA. So replication, kita kena replicate semua DNA pada hujung ke hujung. Kalau untuk transcription, hanya segmen tu sahajalah. Contoh nak hasilkan misai. So kawasan situ sahaja yang akan ditranskripkan. Yang ini RNA primer is required, yang ini not required. So apa huruf-huruf yang terlibat, yang ini pun boleh sebut. So DNA helicase unwinds the DNA strand. Yang ini RNA polymerase juga yang unwinds the DNA strands. So tu banyak-banyak beza jugalah. So ini adalah topik mutation. So kita tengok classify chromosomal mutation dalam gambar diberi. So kita nampak kat sini A, B, C, D, E, F. Yang ini A, B, B, C, D, E, F. Ni. Yang ini pula A, E, D, C, B, F. Itu dia punya beza dia. So yang ni A, C, D, E, F. Something is missing here. Okay, so apa jenis mutation di sini? Chromosomal aberration. Okay, so di mana kerosakan daripada struktur ataupun bentuk kromosom tu sendiri. Bukannya bilangan. Okay, so aberration. So types of chromosome mutation label X, kita nampak X kat sini dia duplicate, so duplication. Yang Y pula kita nampak dia terbalik, inversion. Okay, so state an example of this disorder Z. Two symptoms of it. So Z is deletion. So what is the disorder? Cry-do-cat syndrome. So what are the symptoms? Kita bagi dua lah. So antaranya inilah. Okay, so you can choose mental retardation and low birth weight. Mana-mana pendek yang awak boleh ingat. Okay.
So next, chromosome mutation aberration that occur between chromosome number 214. Okay, so dia bagi gambar ini X dan juga Y di mana ada berlakunya chromosome mutation. So what does the question ask? The number, name the type of chromosome aberration shown in figure 3B. So kita nampak kat sini dia punya chromosome mutation tu adalah translocation, pemindahan lah. Okay. Alright, so explain the type Y chromosome aberration given in C2. C1, sorry. So kita nampak kat sini, oh dia yang ni hujung-hujung, okay, yang ni tengah-tengah sikit lah. So a segment of one chromosome and number 2 is broken off. So kita tengok kat sini, a segment is broken off, okay, and becomes attached to another non-homologous chromosome number 14. So dia akan attach pada non-homologous chromosome yang sebelahnya pada bahagian dalam tu lah. Okay. So itu antara yang berlaku pada Y chromosomal aberration. So how chronic myelogenous leukemia can lead to disorder. So ingat leukemia ni contoh untuk penyakit reciprocal translocation. So caused by reciprocal translocation between chromosome 9 and chromosome 22. The segment of the chromosome 9 is exchanged with segment of chromosome 22 sebab kita tahu dia adalah translocation, pemindahan. Jadi dia ada exchange lah. Okay. 9 dan juga 22. So itu untuk soalan nombor 5. So soalan nombor 6 shows an overview of the recombinant DNA. So kita nampak kat situ ini cloning lah, cloning. Okay. So name stage 1 and 2. So 1 di sini apa yang kita buat, kita potong dua-dua kan. So kita dah keluarkan dan kita dah isolation lah. Okay. So isolation. Okay, so isolation. Kita isolatekan DNA, we have plasmid, dan kita isolatekan the DNA of the target cell, contoh. Okay. So yang stage 3 pula adalah transformation. Okay, kita masukkan balik dalam host. So it's the purpose of conducting stage 3. So kita nak masukkan, so to allow the recombinant DNA to be amplified. Sebab ingat tak, ciri-ciri host cell adalah to able to amplify recombinant DNA. Yang inilah amplified recombinant DNA. Sebab tu suruh hafal. Give an example of cell C and state one characteristic of the cell as two gene cloning. So example of cell C, mana cell C? Oh ni lah cell C, E. coli. So this is how you write it. But if you write it down, you have to put Escherichia coli underline on both of the words. So apa ciri-cirinya? Ini ciri-ciri untuk host able to accept recombinant DNA, able to maintain the structure of recombinant DNA from one generation to next generation. Tulis, jangan buat dalam kurungan ni lah, biasakan untuk tulis penuh. So able to amplify the gene from recombinant plasmid, able to express the gene of interest. So which stage during requires modifying enzyme? Name the required enzyme and its function. So stage 2 lah. So stage 2, kita tengok balik stage 2 di mana di mana plasmid ini akan dimasukkan dengan DNA fragment. So kita perlu menggunakan gam. Gamnya adalah DNA ligase. Okay, so apa fungsi dia? To join the gene of interest and vector. Gam tu nak menggabungkan vektor dengan gene of interest yang telah dipotong. Okay, to form recombinant DNA. Okay. Why the transformed bacteria in recombinant plasmid appears white in blue-white cloning? Okay, so kenapa dia jadi white? Remain white, dia tak jadi blue. So lactate is not functional, so unable to produce beta-galactosidase to digest. So kiranya bila warna tu dia kekal warna putih, jadinya lactate tu tak berfungsi lah. So bila tak berfungsi, tak boleh hasilkan enzim untuk digestkan lactose tu. Okay, so B. So dia bagi gambar. Okay. So what is the ratio enzyme used to cut both the DNA, donor DNA and plasmid? So equal R1. Okay. So state the restriction sequence. So ini sequence-nya GAA-TC. Okay. So draw a correct figure diagram to show how both the donor DNA and plasmid are combined to form recombinant DNA.
So yang ni awak kena lukis. Yang ni lah. Okay, how donor DNA plasmid are combined to form recombinant DNA. Okay, so diberi dua gambar donor DNA dan juga plasmid. Ini vektor lah. So you want to join that part there, yang ini GAA-TTC, GAA-TTC. So you kena potong antara G dengan A, potong sini, potong sini, potong tengah-tengah. Potong tengah-tengah ni boleh dipotong sendirilah, hydrogen bond kan. So ni pun sama, potong sini, potong sini, potong tengah-tengah. So fragment inilah yang awak ambil dan masuk ke dalam fragment yang bawah ini. Yang ini. GAA-TTC yang ni. So ni potong, GAA-TTC ni potong. Okay. Dan awak masukkanlah yang fragment ini ke dalam this part here. Okay. So akan dapat lebih kurang inilah jawapannya. Nampak ni, ini fragment yang tadi tu lah. Yang fragment yang kat luar. Okay. Tu. Okay. So number 7. So dekat sini name the hormones label A and B. So A kalau kamu nampak kat sini. Tu dia menurun. Lepas tu yang belakang ni dia apa? Dia menaik pula. Okay, dan dua-dua akan menurun pada hujung-hujung menstrual cycle tu. So yang A tu adalah estrogen, yang B adalah progesterone. B adalah progesterone. So kalau kita tengok kat sini, ingat tak graf yang menstrual cycle tu, yang estrogen akan meninggi pada lebih kurang hari ke-12 sampai ke-14 untuk menggalakkan lagi to stimulate ovulation berlaku. Okay. So yang B pula progesterone akan mula banyak pada hujung-hujung lah. Okay, so hujung-hujung cycle tu. Okay. So what is the function of hormone secreted by gland X? So gland X, mana gland X? Oh yang ni. So yang ini. So dia tengok kat sini dia macam tinggi pada hari ovulasi lah lebih kurang. Okay. So apa dia punya function of hormones? So hormone C adalah untuk facilitate the FSH, facilitate the development of follicle. Manakala hormone D pula untuk facilitate LH, to stimulate ovulation. Okay. So identify phase T. Phase T mana phase T? Phase T tak ada pun. Tak ada. Okay, so identify phase T which occurs in menstrual cycle. So menstrual flow phase. Sekejap. Oh, kat sini Okay, menstrual flow phase. Identify the event that occur after phase T in menstrual cycle. Estrogen stimulates repairing and thickening of endometrium wall. After phase T in menstrual cycle. Phase T. Oh, phase T ni selepas itu apa yang berlaku? Estrogen stimulates repairing and thickening. So maksudnya selepas menstrual flow phase, sebab kita dah tahu phase T tu adalah menstrual flow phase. So selepas menstrual flow phase, selepas kita period, so estrogen akan start untuk repair and juga thickening of our endometrium wall. Okay. So explain the effect of high peak of hormone D to the end of ovarian cycle. Hormone D, LH. So stimulates final maturation of follicle. So stimulate the ovulation, okay, rupture releasing secondary oocyte into fallopian tube, and stimulate transformation of ruptured follicle into corpus luteum. Okay, so this is the next question pasal growth. Dia nampak kat sini, bukan pasal growth, pasal bersalin lagi ni, masa reproduction lagi, tapi pada waktu mengandung dan bersalin lah. Okay, during pregnancy. Okay, so explain the effects of HCG fail to be secreted during the first trimester. So, bila tak ada HCG, sebab kita tahu HCG ni lah yang akan keep the HCG that keeps the corpus luteum to exist in our ovary. Kalau tak ada HCG tu, corpus luteum tu pula akan mengecut dan akan gugur lah. So kandungan tu akan gugur. Sebab tu HCG tu ada dirembeskan oleh trophoblast of the embryo. Okay, so yang ni dirembeskan oleh from trophoblast of embryo. So kiranya bila ada kehadiran baby adalah trophoblast. Bila ada trophoblast adalah HCG. Bila ada HCG adalah corpus luteum. Okay. Tapi bila HCG tu fail to be secreted, corpus luteum akan disintegrate. Automatically hormon yang dirembeskan oleh corpus luteum akan mula drop dan akan menyebabkan keguguran.
So describe two roles of oxytocin in during parturition. So oxytocin akan stimulate uterus contraction. Okay, so oxytocin stimulates placenta to secrete more prostaglandins. So oxytocin tu akan menyebabkan more contraction berlaku. Bila more contraction berlaku akan stimulate placenta untuk secretkan lagi banyak lagi prostaglandin. Sebab memang itulah flow untuk bersalin. So oxytocin ada banyak, contraction berlaku banyak. Contraction berlaku banyak, prostaglandin akan diremiskan dengan banyak. Macam tu. Sampailah baby akan keluar. So next, differentiate between limited and unlimited. So limited growth consists of one sigmoid growth curve. Unlimited pula consists of series of sigmoid growth curves. Manakala unlimited pula, the growth is complete when one organism achieve its maximum size. While in unlimited growth, organism grow continuously throughout its lifetime. Yang unlimited pula, dia ada short lifespan. Yang unlimited adalah long lifespan. Okay, and the last question untuk soalan ini, what type of plant is shown in limited growth curve? It's annual plant. Pokok tahunan, akan mati 1 tahun, dah akan tumbuh balik lah the next year. So settle untuk soalan pra PSPM college ini. So saya akan buat untuk next video topik lain, college lain pula lah. So terima kasih.